حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton dan pendengar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk iaitu mengenai dengan puasa orang yang hilang akal. Seperti mana yang kita ketahui salah satu syarat sah puasa hendaklah seseorang itu dalam keadaan berakal. Apa maksud berakal? Menurut ulama, berakal ini bermaksud at-tamyiz, iaitu memayis, yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Ia juga bermaksud al-gharizah, yang bermaksud tabiat, naluri dan kebolehan untuk memulakan percakapan dan mengemukakan pandangan. Jadi kalau sudah seseorang itu hilang akal, maka dengan sendirinya ia dapat membezakan mana yang baik dan buruk. Dan juga hilanglah juga kemampuannya untuk memulakan percakapan atau mengemukakan pandangannya. Namun puasa orang yang hilang akal ini, hukum sah atau batal puasanya tani lihat juga, bergantung kepada sebab hilang akalnya. Itu diantaranya sebab-sebab seseorang itu hilang akal, di antaranya yang pertama orang yang gila, yang kedua orang yang pingsan, yang ketiga orang yang mabuk, dan yang keempat orang yang tidur. Jadi dalam keadaan puasa orang yang gila, itu bagi puasa orang yang gila tidak sah puasa orang yang gila, sama ada ia berpuasa wajib ataupun berpuasa sunat. Selagi mana dia dalam keadaan gila, kerana puasanya dianggap tiada niat. Bahkan orang yang gila ni tidak diwajibkan ke atasnya juga untuk berpuasa. Berdasarkan hadis dan ijma' para muslimin, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al kalamu an salasah." Diangkatkan, yakni dibebaskan dosa daripada 3 golongan. Iaitu yang pertama, anin na'im hatta yastayqiz, orang yang tidur sehingga dia sedar. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim, kanak-kanak sehingga dia baligh. Dan yang ketiga, anil majnun hatta ya'qil, iaitu orang yang gila sehingga dia berakal. Jadi jika seorang itu sedang berpuasa, kalau seorang itu sedang berpuasa, tiba-tiba dalamnya berpuasa tu menjadi gila walaupun sekejap saja ia gila tu, maka puasanya menjadi batal. Ini kerana gila boleh menggugurkan kewajipan dan keahliannya untuk beribadah. Namun dia tidak diwajibkan untuk mengqada puasanya. Jika seorang itu sedar dari gilanya, artinya ia tadi berpuasa gila sekejap, batal puasanya. Jadi dalam hal ini jika dia sadar, maka dalam hal ini disunatkan baginya untuk menahan diri daripada makan dan minum, kerana untuk menghormati waktu bulan Ramadan ini juga. Berlainan pula halnya jika seorang menghilangkan akalnya secara sengaja. Ini secara sengaja ia menghilangkan akalnya. Sama ada ia mengambil ubat secara berlebihan ataupun ia menyuntik dadah supaya ini orang hilang akalnya. Jadi dalam hal ini puasanya batal. Kalau ia berpuasa tadi pada siang hari, dia sengaja mengambil ubat berlebihan ataupun menyuntik dadah ke dalam dirinya sehingga menjadikan ia gila, jadi maka dalam hal ini batal puasanya. Dan juga wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya itu tadi. Sama juga berdosa di atas perbuatannya yang melakukan dengan sengaja membatalkan puasanya ni. Sama juga halnya jika dia sengaja menghilangkan akalnya, itu mengambil ubat pada waktu malam, dia sengaja sudah berniat sudah
supaya ia hilang akalnya, supaya dia berpuasa. Sama juga dalam hal ini pun tidak sah juga puasanya, walaupun dia sadar sekejap pada siang hari itu, tetap juga tidak sah puasanya dan juga berdosa di atas perbuatannya tadi ini. Perlu diingat juga, gila bukanlah satu penyakit. Ia hanyalah satu kekurangan dalam diri seseorang. Oleh kerana itu para Nabi alaihimussalam semuanya bebas dan selamat daripada sifat gila. Keadaan puasa orang yang pingsan pula. Jika seorang itu hilang akal disebabkan dia pitam ataupun pingsan, maka tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa pada ketika dia masih pingsan. Kerana tidak sah puasa orang yang pingsan ini. Walaupun dia sedar dari pingsannya, contohnya ia pingsan selama 3 hari ia pingsan. Jadi dalam masa 3 hari ia pingsan tadi ini wajib diqada juga puasanya tu. Ini adalah kerana pingsan adalah satu penyakit. Dari salah satu penyakit. Kalau gila tadi bukan penyakit. Kalau pingsan ini ia dikategorikan adalah salah satu penyakit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tafsirnya, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah dia berbuka. Jika dia berbuka, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang dia berbuka pada hari-hari yang lain. Namun jika seseorang itu sedang berpuasa, ini situasinya kalau ia sedang berpuasa, tiba-tiba dalam puasanya tu pingsan dia, contohnya waktu zuhur tu pingsan dia orang berpuasa ni. Maka dalam hal ini puasanya adalah sah, kan tetapi disyaratkan mesti ia pingsan ini ada sadar waktu masih dalam berpuasa tadi ni. Sama juga halnya jika seseorang telah berniat puasa pada waktu malam. Ini orang ini berniat pada waktu malam kan berpuasa pada esok harinya. Kan tetapi sebelum sahur tu pingsan dia juga sampai kepada zuhur. Zuhur baru ia sadar terbangun. Lepas itu dalam pukul 3 lalu pingsan lagi semula sampai ke maghrib, sampai berbuka puasa. Dalam hal ini puasanya tetap juga sah. Tetap sah dan tidak diwajibkan ke atasnya mengqada kerana puasanya sah. Bagaimanapun jika seseorang yang pingsan secara sengaja, kalau ini orang pingsan sengaja, iaitu ya contohnya sebagai contoh yang meminum ubat terlalu banyak meminum ubat ini, padahal dalam keadaan itu ia tidak berhajat untuk berubat. Jadi dalam perbuatannya ini, kalau ia pingsan waktu puasa, dalam hal ini ia boleh membatalkan puasanya. Pasal ia membatalkan puasanya sebab ia meminum ubat tersebut tadi. Sama juga halnya kalau ia menghilangkan akal pada waktu malam. Artinya di sini waktu malam itu minum ubat banyak-banyak supaya ia dah sadar, kononnya esok pingsan dia sadar. Di dalam hal ini batal juga puasanya. Seterusnya puasa orang yang mabuk. Hukum puasa orang yang mabuk tadi adalah sama seperti hukum puasa orang yang pingsan tadi. Jadi pada waktu malam bulan Ramadan, jika seseorang itu mabuk kerana perbuatan haram iaitu meminum minuman keras, jadi mabuknya tu berterusan seharian sampai pagi sampai ke maghrib mabuknya tu. Jadi dalam hal ini batal puasanya. Tidak ada puasa baginya, bahkan diwajibkan baginya mengqada puasanya. Tambahan lagi dia tetap berdosa di atas perbuatannya itu, iaitu ia meminum arak. Berdosa besar yang seperti kita ketahui. Namun dalam keadaan ini juga jika dia sedar, jadi macam contohnya tadi yang mabuk sampai zuhur dia mabuk, habis zuhur tu baik dia mabuknya ni sadar dia. Jadi dalam hal ini sah puasanya jika dia berniat di malam hari itu juga. Kemudian dia tidak perlu mengqada puasanya ni, kan tetapi perbuatannya tu tetap juga dianggap perbuatan berdosa besar. Seterusnya keadaan puasa orang yang tidur. Puasa orang yang tidur ini adalah tetap sah, tetap dikira sah. Walaupun dia tidur itu sepanjang hari daripadanya subuh, daripada sahur dia tidur sampai ke maghrib, tetap juga puasanya sah.
asalkan ia ada memasang niat pada waktu malam itu. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ada menjelaskan, wala yadurrun naumul mustaghriq di jami'in nahar ala sahih li baqa'i ahliyatil khitab. Artinya dan tidak memudaratkan puasa bagi orang yang tidur yang terlalu lena, iaitu tidur bagi sepanjang hari pada pendapat yang sahih, kerana masih kekal keahliannya untuk beribadah. Ini adalah kerana orang yang tidur ini tani sanang menyadarkan ataupun membangunkan, berbanding dengan tadi orang yang gila ataupun pingsan. Namun perlu diingat bahawa puasa orang tidur tadi ini yang saya katakan tadi, ianya hanya sah jika ia telah berniat pada waktu malam. Jika sebaliknya kalau tidak ada berniat, puasanya dikira batal. Untuk akhirnya dengan adanya penjelasan yang saya bicarakan sebentar tadi, semoga sedikit sebanyak dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang ibadah puasa, khususnya dalam tajuk yang saya bawakan pada kali ini, iaitu puasa orang yang hilang akal. Untuk akhirnya saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nuru Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nuru